Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi zidni 'ilman. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku, 'ilman, ilmu, pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, sahabat dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi beri keizinan dan kesempatan pada kita tengah hari ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini bagi meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan kita bersyukur juga kepada Allah sekali lagi, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, bagi kita menumpang di buminya. Ini bermakna sekali lagi Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang untuk kita nak terus isi bekal kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Dalam sepotong hadis kudusi yang diriwayatkan daripada Al-Hakim, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu Ta'ala, ya ayuhan nas, kama la yalinul hajaru fil ma'i wa kadzalika la tu'athiru mau'izatu fi qulubin ghashiyah, atau kama qala. Baik, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sebagaimana halnya batu tidak akan menjadi lembut disebabkan air, maka demikianlah juga hati yang keras tidak ada berguna baginya sebarang nasihat. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala buat perumpamaan batu. Batu ni hari-hari kena air, akhirnya batu yang keras ni jadi lembut. Hati manusia ni nak jadi lembut, dia hari-hari dikena dengan ayat-ayat Allah, hari-hari kena dengan nasihat, hari-hari kena dengan tazkirah dan seumpama dia, akhirnya dia akan jadi lembut. Di mana bukti dalil dia? Kita tahu kan di antara orang yang paling ganas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab biasa dia kata, aku jumpa Muhammad, aku nak penggal kepala dia. Walhal dialah ataupun musyrikin Mekah ni lah yang bagi gelaran kepada Nabi SAW Al-Amin, orang yang boleh dipercayai, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang fatanah. Dan semua mengakui bagaimana Nabi SAW seorang yang cukup hebat. Tetapi kan, dalam sejarah kalau kita baca, Umar Al-Khattab lah orang yang nak penggal kepala Nabi. Tetapi bila dalam perjalanan dia nak pergi penggal kepala Nabi ni, tiba-tiba Allah Ta'ala lalukan Umar Al-Khattab di rumah adik dia. Dengar adik dia baca surah Taha. Umar terberhenti sekejap. Umar masuk ke dalam, Umar bagi tahu, cuba baca sekali lagi, aku nak dengar. Adik dia menggigil, adik pun takut dengan abang dan menggigil kan. Kemudian adik dia baca juga. Bila baca, Umar terus Allah Ta'ala buka pintu hidayah dia, dan Allah Ta'ala bagi kepada Umar Al-Khattab taufik. Dia bukan bagi hidayah saja, bagi taufik semua. Dia tahu hidayah ni Allah Ta'ala bagi ilmu, taufik ni Allah bagi kekuatan untuk mengamalkan. Itu taufik kan. Dia hidayah semua dapat, ben rakyat semua, ben rakyat dapat taufik ni, dapat hidayah ni. Mana dapat ada ilmu yang mengatakan begini, ilmu solat berjamaah, tapi tak ramai yang mendapat taufik, kekuatan untuk mengamalkan solat berjamaah. Tak ramai.
Tang hidayah semua dapat, taufik ni tak ramai yang dapat. Sebab tu taufik mana lain, hidayah mana lain. Kan kalau join sekali taufik hidayah lagi lain nama dia. Itu pemain badminton. Baik, nak gambarkan bagaimana Umar Al-Khattab pada ketika itu down. Bila dengar ayat Quran, nak ceritakan Umar yang keras hati tersebut, bila dengar saja Al-Quran Al-Karim, Umar habis lumpuh. Mana dia terima Islam. Itu dikatakan bagaimana nak sekira hati manusia ni baik. Di antara benda dia, Al-Quran ni jangan tinggal dalam dada. Dan sebab itulah hati-hati banyak kalau kita cerita dalam hadis Nabi terlalu banyak. Dalam satu badan ni ada seketul-seketul daging. Kalau baik daging ni, baiklah keseluruhan dia. Kalau kita baca apa disebut oleh Imam Al-Ghazali, hati-hati manusia ni dia ibarat seperti kereta. Ataupun hati manusia ni dia seperti raja. Dan semua pengawal-pengawal ataupun semua anggota badan ni dia pengawal dia. Hati ni raja. Kaki, tangan, mata, mulut semua pengawal. Jadi kalau hati kata pergi, kaki akan melangkah, telinga akan mendengar pengawal dia. Hati kata pergilah dengan kuliah, kau merapu dulu pun banyak dah, takkan tak boleh dalam sebulan dengan sekali kuliah, kaki pun jalan. Kalau hati kata tak payahlah, sekali kamu pukul 5 sekali lagi nak dengar kuliah, hati pun tak pergi, kaki pun tak berjalan. Maknanya dia pengawal dia. Ataupun hati saya sebut tadi seperti macam kereta kan. Tuan-tuan basuh kereta, berkilat rim, berkilat, shining, elok, semua tayar semua berkilat. Mana dia bila jumpa becak agak-agak kita nak langgar ke, kita elak. Agak-agak lah. Kita berkilat kan ni. Kita kalau kita berkilat, kalau boleh nak lagi kilat, lagi kilat, lagi kilat lagi. Lagi bersih, lagi bersih lagi. Hati manusia pun begitu jugalah. Bila hati ni bersih, semua benda-benda tak elok dia elak. Tapi cuba kita berkeladak. Orang utara sebut berlemoy. Berselupat kata orang di sini. Agak-agak kalau kita jumpa becak, kita jumpa lubang, nak elak ke nak langgar? Langgar. Hati manusia pun begitu jugalah. Kalau dah kotor ni, dia tak kira dosa, dia tak kira maksiat, dia tak kira apa, semua dia langgar. Bagilah nasihat macam mana dia jadi peka. Jadi bagilah nasihat macam mana dia jadi bisu, dia jadi tuli dah. Sebab itulah katakan bagaimana hati manusia ni. Lepas tu kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi SAW tak berhenti dakwah ni. Ni tak lama lagi kita nak masuk, lebih kurang dari dalam 6 hari lagi kita nak menyambut ataupun kita nak memperingati semula bagaimana hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hijrah ni bukan berlaku pada bulan Rabiul Muharram. Hijrah ni berlaku pada bulan Safar. 27 Safar Nabi keluar daripada Mekah. Kemudian Nabi sampai duduk di Gua Sur selama 3 malam. 1 Rabiul Awal Nabi bergerak pergi ke Madinah sampai di Masjid Quba 8 Zulhijjah. 8 Rabiul Awal. Kemudian duduk di sana buat Masjid Quba yang ada sekarang ni. Kemudian duduk 4 hari. Kemudian Nabi SAW bergerak ke Madinah pada pagi 12 Rabiul Awal. Pagi lepas waktu duha Nabi bergerak sampai di satu tempat Nabi dirikan solat Jumaat. Sampai hari ini ada masjid Jumaat. Lepas Jumaat barulah Nabi bergerak ke Masjid Nabawi. Ini menurut Syekh Mubarak Furi nama dia. Baik, tak apa, saya tak mau ceritakan mengenai hijrah. Baik, jadi mana Nabi SAW dan sesuai dengan status dia seorang Nabi dan Rasul. Kita belajar kan ilmu berkaitan bagaimana Nabi dia terima wahyu, beramal untuk diri dia sahaja kan. Tapi Nabi dan Rasul dia terima wahyu, dia beramal untuk diri dia dan sampaikan kepada orang lain. Apabila turun ayat fasda' bima tu'marun wa'rid minal musyrikin. Fasda' bima, sampaikan Islam, sampaikan berita, sampaikan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan ni. Jadi tak boleh lagi Muhammad kamu nak dakwah ni senyap-senyap, tak boleh. Tak boleh ceramah ni dalam bentuk indoor saja. Kamu kena buat outdoor sama. Tu sebab tu hari ni sekarang dah banyak ceramah outdoor dah. Dekat shopping komplek pun banyak ceramah. Dan saya ada sebulan sekali di Anggrek Mall di Shah Alam ada ceramah.
Andri Mall pukul 3 petang ceramah. Saya biasa dipanggil sekali ceramah di Uptown. Tuan-tuan tu, Uptown ni mula ceramah pukul apa? Mana ada Uptown pukul 9 malam? Tak ada. Uptown ni dia panggil ustaz-ustaz mula ceramah 12.30. Hah? 12.30? Ya benar kata. Betul ustaz kata. Ceramah. Tapi kita panggil lah seorang artis jemputan, dia panggil Syam Kamikaze. Panggil Syam main gitar dulu, dia plucking tu, main apa dulu kan, main sikit-sikit gitar, cakap lah sikit, nyanyi sikit, ustaz ceramah, lepas tu orang cabut pula. Bila tak ada ceramah cabut. Lepas tu Syam main gitar balik, terdengar bisikan mesra, kalimah keraman bermentera, datang dia pula. Lepas tu Syam Kamikaze stop lah, belah pula. Kita tarik lagi, panggil, kau nak lagi mana? Datang pula kan. Tak apalah, dia ceritakan makna dia sekali dia ada ceramah outdoor dah. Pukul 12.30 mula ceramah sampai pukul 2.30. Besok pagi tu kita nak ceramah kuliah subuh lagi kan. Allah, tak apalah nak ceritakan bagaimana fasdah bila sampaikan diri. Jadi Nabi SAW sampaikan kepada orang musyrikin, kepada Yahudi, walaupun mereka tak bersetuju, walaupun tak terima, kamu kena sampaikan Muhammad. Allah Ta'ala perintahkan. Itulah kalau di Mekah kita panggil musyrikin Mekah, orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyembah berhala. Kalau di Madinah dipanggil munafiqin, orang munafik. Tapi kebanyakan di Madinah ni golongan Yahudi. Dan ada kisah bila kita baca hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Sa'id Al-Khudri pun ada meriwayatkan cerita tentang Nabi SAW berdakwah kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi ni berdakwah kepada kaum Yahudi ni, ya Allah. Tapi tugas Nabi kena sampaikan juga. Walaupun Yahudi tak bersetuju. Sampai ke Yahudi kata, ya Muhammad, nek fed up dah kami dengan ceramah kamu ni. Nek fed up dah dengan kuliah kamu ni. Nek fed up dah nak dengar apa yang kamu ajak ni. Tak ada benda lain ke? Balik-balik seorang semayang, balik-balik seorang ibadat, tak ada kerja lain ke? Banyak kerja lain kami boleh buat. Okeylah, kalau betul lah agama kamu benar ya Muhammad, sila jawab soalan-soalan yang kami tanya ni. Kalau kamu boleh jawab, okey, kami beriman. Kami ikut kamu Muhammad. Yang cerita banyak lah. Hadis popular sangat. Dan bagaimana 5 soalan Yahudi ni kepada Nabi SAW. Dan Nabi tanya, wa mahya, apa dia? Sebagaimana disebut dalam kitab Taurat, ataupun dipanggil kitab Torah. Ya Muhammad, dia kata, kalau betul lah agama yang kamu bawa ni benar, sebagaimana disebut dalam kitab yang kami imani, dia kata, soalan kami yang pertama, dia 5 soalan dia. Ya Muhammad, ikhbirna an alamatun Nabi. Sila bagi tahu kami Muhammad, apa tanda kamu ni Nabi? Yang mana disebut dalam kitab Taurat. Kalau Nabi SAW, yanamul ain wala yanamul qalbi. Tanda aku ni Nabi, kata Nabi SAW, aku ni yanamul ain, bila tidur, yanamun tidur, ain mata. Kalau aku tidur, mata aku ni pejam, tapi la yanamul qalbi, hati aku ni hidup. Nabi ni dia kalau tidur mata pejam, tapi hati hidup. Yahudi jawab apa? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar ya Muhammad. Dalam kitab Taurat pun sebut begitu. Itu tanda Nabi. Nabi kalau tidur mata dia pejam, tapi hati dia hidup. Kita kalau tidur tambah dengan ceramah pula, memang mata dengan hati-hati kita pejam. Tak percaya, lepas ni tengoklah ustaz cerita apa ni, entahlah apa benda. Betul bukan Nabi lah tu. Satu. Okey Muhammad, soalan pertama berjaya kamu jawab dengan baik. Soalan kedua Muhammad, ya Muhammad, kaifa ta'nisu mar'ah? Bagaimanakah nak menentukan mar'ah, seorang wanita yang mengandung itu, anak dalam kandungan dia lelaki atau perempuan? Rijal wal nisa. Wanita mengandung, bagaimana nak tentukan anak dalam kandungan itu lelaki atau perempuan? Tuan-tuan, soalan ni kalau saya tanya pada hari ni, kita boleh jawab. Pergilah KPJ Ustaz. Itu kita boleh jawab. Hari ni zaman Nabi tak wujud lagi KPJ kan, tak wujud lagi scam ni kan. Jadi pada ketika itu Nabi SAW bersabda, naqalu yaqalul ma'u fa idza ma'u idza rijal, dan fa idza ma'u idza
mar'ah an-nisa. Dia kata apabila bertemu, naqatul, bertemu dua air, makna dia air daripada lelaki dan wanita, makna suami dan isteri. Bila bertemu dua air ini, perhubungan suami isteri tersebut, dan apa tengok dalam perhubungan suami isteri itu, yang mana yang lebih mendominasi hubungan suami isteri itu. Tuan-tuan, ini bukan lucah ni tak, ini hadis Nabi. Kan apabila bertemu dua air, makna dia mani lelaki dengan wanita dalam rahim. Bila bertemu dua air ni, siapa yang lebih kuat mendominasi hubungan suami isteri itu? Iza maja rajulun, kalau sekiranya lelaki, suami yang lebih kuat sampai dalam bahasa fiqh dia panggil inzal dia, maka akan lahirlah anak tersebut lelaki, rijal. Kalau sebaliknya wanita yang lebih kuat dalam perhubungan, dia sampai ke puncak inzal dia, pada ketika itu akan lahirlah anak dalam kandungan tersebut, anak insan. Mana perempuan. Yahudi jawab apa? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar ya Muhammad. Tuan-tuan, hadis Nabi SAW tersebut begitu. Tengok dalam perhubungan tersebut, siapa yang kuat. Sebab itu tuan-tuan balik tengok dalam keluarga kita ni, ramai anak lelaki ke ramai anak perempuan? Kalau ramai anak lelaki, bermakna tuan-tuan mengamalkan tongkat tali. Kalau sebaliknya ramai perempuan, maknanya isteri kita mengamalkan pearl kancil. Tapi yang tu tak dalam kitab, tuan-tuan jangan cari. Kan? Baik, okey Muhammad. Soalan kedua pun kamu berjawab, belajar jawab dengan cemerlang. Soalan yang ketiga Muhammad. Ya Muhammad, ikhbarna ma harrama Israel ala nafsih. Ya Muhammad, tolong khabar kepada aku, kamu ni kata kamu mengikut millah Ibrahim. Millata Ibrahim. Millah ni agama Nabi Ibrahim. Kami pun ikut agama Nabi Ibrahim juga. Kan? Cuma Yahudi ni dia daripada jalur Nabi Allah Ishaq, daripada ibu ataupun isteri Nabi Ibrahim yang pertama, nama dia Siti Sarah. Kan? Nabi SAW daripada jalur Nabi Allah Ismail, ibu dia nama Siti Hajar. Kan kita ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS menung di hari tua ketika berusia 100 tahun. Isteri dia Sarah berusia 93 tahun. Menung Nabi Ibrahim. Sebab apa? Nabi Ibrahim nak zuriat. Sarah bagi tahu, kan, abang nak kahwin dia bang. Macam itulah saya masih bang. Dia kata, tak apalah, cukuplah kau seorang. Tapi saya tahu bang, abang nak anak. Kalau nak bang, tak apalah, kahwinlah dengan Hajar. Seorang wanita dihadiah oleh seorang raja kepada Nabi Ibrahim. Bagilah, kahwinlah bang. Bila kahwin ni, Allah Ta'ala takdirkan dapat anak. Allah Ta'ala maha mengetahui, madu dengan madu ni tak boleh duduk sekali. Allah Ta'ala suruh arahkan Nabi Ibrahim, bawa isteri kamu yang kedua ni di wadin zi zar'ain indaka baitikal muharram. Letakkan isteri kamu yang kedua bersama anak kamu berusia 6-7 bulan ni di satu lembah yang kering kontang di Mekah. Isteri kamu yang pertama tinggalkan di Palestin. Tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan ada hikmah yang lain lah. Sebab madu dengan madu ni tak boleh duduk sekali. Betul ke tak? Betul tak? Macam ada pengalamannya. Nak dia pisah. Jadi pada ketika itu Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim, bawa anak kamu Ismail yang baru lahir 6 bulan tu, dan begitu juga isteri kamu Siti Hajar, letakkan di satu lembah yang tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, lembah yang kering kontang, lembah yang tak ada seekor binatang pun yang sanggup diam di tempat tersebut. Letakkan di situ. Lepas dah letak pula, kamu balik semula bantu Nabi Allah Lut untuk nak berdakwah kepada kaum yang homoseks ni. Tinggalkan isteri kamu. Tuan-tuan, bila syariat memerintahkan, ikut logik akal kita lah, tak hiduplah Siti Hajar, tak hiduplah Nabi Ismail, ikut logik akal. Lembah yang kering kontang, lembah yang tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, kan? Tapi kalau logik akal ni ataupun syariat memerintahkan, logik akal sila letak di belakang. Ada hikmah yang Allah Ta'ala bagi tersebut. Di sebalik disuruh letak anak dia di lembah yang kering kontang tersebut. Tak
tak apa, letakkan anak kamu di situ, kemudian kamu pergi ke Palestin ataupun kamu berdakwah kepada Nabi bersama dengan Nabi Allah Lut. Sampai di Palestin, kita baca dalam surah Az-Zariyat, kan Allah Ta'ala sebut cerita tentang tetamu Ibrahim. Al-ataka hadithul dhaifa Ibrahim, sudah sampai kepada kamu berita cerita tentang dua tetamu Ibrahim. Izdakhalu alaihi qala assalamun qaumun mukrimin. Tetamu datang bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam, wahai kaum yang aku tidak kenali. Nabi Ibrahim ni tetamu datang rumah, kenal tak kenal, ahlan wa sahlan. Kita tetamu datang rumah, kenal tak kenal, selak lansir dulu. Kut-kut Pakistan 2 kapet. Itu kalau kita lah. Kemudian bila masuk dalam, Nabi Ibrahim pergi fajar ila ahlihi bi'ijlin samin. Pergi kepada isteri dia. Suruh isteri dia buat ijlin samin. Ijlin samin artinya daging bakar, barbecue. Mungkinlah daging kambing bakar ke, daging lembu bakar ke, barbecue. Dan kemudian bawa barbecue tu, daging bakar ni, qala ala ta'kulun. Kedua-dua tetamu ni bagi barbecue tak makan, bagi air tak minum. Dan akhirnya Nabi Ibrahim panik. Bila panik, dua tetamu ni kata, la takhaf, jangan takut Ibrahim. Sebenarnya kami datang Ibrahim, kami ni sebenarnya dua orang ni bukan manusia, kami ni malaikat. Lah awak tak abak wawai, awak perhabis dagingnya. Kan? Yalah, manusia ni dia, malaikat dia tak berhajat kepada barbecue ke makan ke, dia tak berhajat. Dan tak apalah, Nabi Ibrahim pada ketika itu, ya Ibrahim, kata dua tetamu ni, sebenarnya kami datang ni ada tujuan. Kami ni diarahkan sampaikan berita kepada kamu. Yang pertama, kami ni dalam perjalanan ke bumi Sadom. Sadom ni mana sekarang ni di Laut Mati, di Jordan tu. Kami nak terbalikkan umat Nabi Lut yang homoseks tu. Sebab itulah kami singgah di rumah kamu ni. Kok dengar bergegar-gegar tu, jangan panik, kami tak hempuk orang sana tu. Satu. Yang kedua, kami nak beritahu kamu, wahai Ibrahim, kamu ni bakal akan dapat seorang cahaya mata daripada isteri kamu, Sarah. Sarah masa tu umur 93 tahun. Bi ghulamin amin, kamu dapat seorang anak yang daripada Sarah ni. Nabi boleh panggil Sarah, Sarah ni sini. Ni malaikat kata apa ni? Kamu akan mengandung Sarah. Sarah kata apa? Fasakkat wajhaha faqalat ajuzun aqimun. Sarah ni tepuk muka ni, tepuk muka. Fasakkat wajhaha, tepuk muka. Sami-sami kata, ajuzan, aku ni tua dah. Aqimun, mandul, dah tua dah. Kawan minum kacik Fatimah 3 kilo dah, tak lama dah. Aqimun, mandul pula, macam mana boleh beranak? Itulah Allah, hasil kesabaran kamu, Allah bagi juga anak. Maka Sarah mengandung di ketika usia 93 tahun. Dan bila lahir anak daripada Sarah ini, lahirlah anak Nabi dan Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Daripada Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub lahirlah Nabi Yusuf. Daripada Yusuf lahirlah Bani Israel yang kita bagi Yahudi ini. Kan? Daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam, dia bersambung jalur tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tu kan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Uyay, Uyay bin Ghalib, Ghalib bin Philip, Philip bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Nizar, Nizar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Markiyah, Markiyah bin Ilyas, Ilyas bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ismail alaihissalam. Tuan-tuan ingat ke tidak ni? Saya syok sendiri kan? Itu jalur tu. Takkan tuan-tuan tak ingat ni jalur sampai kepada Nabi Ibrahim tu. Sebab apa hikmah dia Allah Ta'ala letakkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam di lembah yang kering kontan tu. Allah Ta'ala nak letakkan seorang Nabi yang mulia, penghujung segala Nabi, penutup segala Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tanah yang kering kontan hari ini, siapa yang pergi ke Mekah, dia akan dapat keselesaan hidup. Duduk di Mekah walaupun tak ada kilang, tapi dapat kemudahan hidup. Mekah walaupun tidak ada kebun-kebun buah, tapi Mekah dilempahi dengan buah-buah. Kita kalau di Malaysia ni, kalau makan buah apple, tuan-tuan, buah apple tu bagi 4. Kita makan sikit-sikit, di Mekah sebiji seorang. Dilempahi dengan kemewahan. Tak apalah, saya nak ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ada 2 anak. Dia daripada 2 orang
isteri. Baik, Yahudi ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kami ni pun ikut ajaran Nabi Ibrahim juga. Cuma kami daripada jalur Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Yaqub. Kami nak beritahu kamu, Nabi Allah Yaqub dia tak makan susu unta dan tak makan daging unta. Tapi kenapa kamu ni makan daging dan susu unta?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yaqrukul arfan nasa'i falam yajid syai'an illa baba ibil farahmu habmu." Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Yaqub alaihissalam ni Allah Ta'ala uji dia satu penyakit, nama penyakit itu irqan nasa'i. Irqan nasa'i ini satu penyakit dalam bentuk yang kalau bahasa kita dipanggil bisul. Cuma bisulnya ada satu mata. Irqan nasa'i ini bisul yang banyak mata. Macam-macam ubat Nabi Allah Yaqub cari tak juga. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan ambil salah satu daripadanya susu unta, dan kamu sapulah ataupun orang Ta'ala sebut lumuk satu badan kamu ni. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilang penyakit irqan nasa'i. Bila hilang penyakit itu, Nabi Yaqub alaihissalam telah bernazar, mulai hari ini aku tidak akan makan, aku haramkan diri aku makan apa juga perkara yang berkaitan dengan unta. Sama ada daging unta, sama ada lemak unta, sama ada sup ekor unta, apa juga yang berkaitan dengan unta aku haramkan. Nabi Allah Yaqub tak makan susu dan daging unta bukan kerana makanan itu Allah haramkan, tidak. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu ta'am hilla li bani Israel. Semua makanan dihalalkan kepada Bani Israel. Cuma Nabi Allah Yaqub tak makan susu dan daging unta sebab Nabi Allah Yaqub bernazar. Yahudi jawab apa? Sadaqta ya Muhammad. Kamu benar ya Muhammad. Okey. 3 soalan berjaya kamu jawab dengan cemerlang ya Muhammad. Soalan yang keempat ya Muhammad. Soalan yang keempat. Satu banyak. Itu mana pergi itu? Itu lain-lain. Itu menuju 4 belalang. Baik, ikhbirna ala raqdun. Ya Muhammad, tolong bagi tahu aku ya Muhammad, apa yang dikatakan raqdun? Tahu raqdun? Buruh. Bum. Buruh. Sekali lagi. Saja nak tunjuk tuan-tuan. Buruh. Apa yang dikatakan buruh? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, malakin min malaika Allah azza wa jalla. Salah satu malaikat daripada malaikat Allah azza wa jalla, di tangan dia fi yadihi aw yadik, ada satu tongkat, yang tongkat itu daripada api, dan malaikat ni bawa tongkat itu untuk halau awan, untuk halau awan sampai di tempat Allah Ta'ala nak perintahkan turun hujan. Allah Ta'ala perintah malaikat pukul awan tersebut. Malaikat pukul sambil jerkah. Bila jerkah saja pada ketika hujan turun. Maka guruh itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang kita baca ni, iaitulah sautul malaikat, suara jerkah malaikat. Dan Yahudi jawab apa? Sadaqta ya Muhammad. Kamu benar ya Muhammad. Tuan-tuan, ini hadis Nabi. Walaupun ada kajian sains dia kata buruh ni hasil daripada pergeseran espera dengan motifera, entah saya pun tak tahu nama macam mana sains ni kan. Dia kata akhirnya bunyi, keluar satu bunyian yang kuat. Itu kajian sains, tapi hadis Nabi sebut begitu. Sadaqta ya Muhammad. Okey Muhammad, 4 soalan kamu telah berjaya jawab dengan begitu baik sekali. Wa innama baqiya wahid. Wa innama baqiya wahid. Ya Muhammad, ada satu lagi soalan yang berbaki. Satu soalan ni kalau kamu berjaya jawab, confirm kami akan beriman ya Muhammad. Wa mahiyah, apa dia? Nabi jawab ni berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Baik, ya Muhammad, ikhbirna, bagi tahu kami malaikah min ashabi. Setiap nabi yang diutuskan ni pasti bersama-sama dia ada malaikat yang akan mengiringi dia. Siapakah malaikat yang mengiring kau ya Muhammad? Nabi SAW menjawab, dan Jibril alaihissalam. Man? Siapa dia Muhammad? Jibril alaihissalam. Salasa marat, 3 kali. Man? Siapa dia Muhammad? Jibril alaihissalam. 3 kali. Dia macam nujum 4 belalang juga kalau kita tengok. Kan soalan kelima tu, kalau betul mereka ahli nujum negara, cuba tengok apa yang adalah genggaman hamba. Kata Sultan Baginda Masai.
Belalang, oh belalang. Apa dia? Aku kata jangan berlawan, kau nak berlawan juga belalang. Apa dia? Habis tu nak bawa macam mana ni belalang. Akhirnya baginda Masai duduk tersungguh. Sultan Syahrul Nizam datang. Kenapa Baginda Masai? Betul tuanku belalang. Sebenarnya Piramli yang ambil kisah ni, dia bawa dalam cerita, dia ubah-ubahkan. Waktu saya belajar di Mesir tu, saya ingat dia, Piramli ni biasa belajar di Mesir. Dia duduk di satu tempat di Mesir tu, nama dia Roxy. Kan? Biasa. Sebab tu lah filem dia banyak tu pakai kampus apa semua kan, ada unsur-unsur Arab sikit. Dia biasa duduk di Roxy tu. Tak silap saya 6 bulan dia duduk. Banyaklah kajian-kajian dia dibuat ni. Tak apa, saya nak ceritakan bagaimana, ya Muhammad, kamu tahu tak Jibril ni siapa dia? Jibril ni wahabu, dialah yang suka hantuk kami ni jadi berperang ni. Kami ni Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah ni berkelari berperang ni sebab Jibril lah. Jibril ni lah yang suka bawa api pembunuhan yang menyebabkan kami ni berbunuh-bunuh sebab Jibril lah. Dan kamu tahu tak Jibril ni lah yang menyebabkan kami ni Bani Israel diletakkan azab, macam-macam azab kena pada kami ni sebab Jibril ni lah. Lau kunta Mikail anzalna rahmah. Kalau kamu beritahu Mikail lah Muhammad, nescaya kami beriman ya Muhammad. Pasal apa kamu tak sebut Mikail Muhammad? Makna cerita sikap Yahudi ni, dia tahu dah kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi dia tak mau beriman juga. Sebab itulah apa juga Nabi cakap, dia akan lawan. Kalau Nabi kata panjang, dia kata pendek. Kalau Nabi kata tinggi, dia kata rendah. Kalau Nabi kata hitam, dia kata putih. Kalau Nabi kata A, dia kata B. Nama dia nak beriman, dia tidak akan beriman. Jadi dalam hadis yang kita baca ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang keras hati ni. Terutama sekali dalam bab yang berkaitan dengan nasihat. Sebab Islam ni siapa yang terima dia untung, siapa yang tak mau terima dia rugi. Contoh kalau kita ambil dalam peristiwa hijrah kan? Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah ke Taif dulu kan? Sebab Nabi hijrah ke Taif itu pun sebab orang Taif, peniaga-peniaga Taif tengok Nabi Muhammad SAW ni seorang yang mulia dalam masyarakat. Orang tak peduli dia, orang main-main dengan dia, orang pandang dia rendah. Dia ceritalah kebaikan-kebaikan orang Taif yang menyebabkan Nabi pergi hijrah ke Taif. Cuma sampai di Taif, Abu Lahab dan kuncu-kuncu dia hantar pasukan dulu, Riki Taif dulu, begitu kalau Muhammad datang jangan terima pada orang Taif. Yang menyebabkan Nabi dibaling batu, pecah kepala Zahid bin Harisah, Nabi luka-luka. Orang Taif tolak. Orang Taif tak terima Nabi, rugi orang Taif sampai hari ini. Orang Madinah terima Nabi, untung orang Madinah sampai kiamat. Kalau orang Taif terima Nabi, nescaya negara Islam yang pertama di Taif. Kalau kita pergi haji, kita tak pergi Madinah, kita pergi Taif. Taif dengan Madinah, Taif tuan-tuan, jalan dia lebih kurang kalau naik kereta laju sikit 45 minit ya. Tak sampai pun kan? Madinah 4 jam, kalau jalan jam lagi 8 jam tak silap-silap kan? Orang Madinah terima Nabi, untung orang Madinah sampai hari ini. Cuma sebelum Nabi keluar daripada Kuil Taif, cerita satu demi satu kita biasa dengar, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril kan, ya Muhammad, macam mana nak tak aku hancurkan sehancur-hancurnya, hempuk semua orang yang bantah lawan kamu ni Muhammad. Pada ketika itu Nabi kata, tak apalah, tak perlulah Jibril, sebab dia tak tahu Islam yang aku bawa ni. Kalau dia tahu, dia tak tentang. Kalau dia tahu Islam ni baik kebaikan-kebaikan, dia tidak akan tentang. Tak apalah, biarlah. Dia tak mau terima pun tak apa. Biarlah, aku harap-harap hak tua ni tak mau terima Islam, tak apa. Harap-harap biarlah yang muda-muda ni sokong Islam. Tuh tuan-tuan. Dan 3 orang yang dapat keberkatan ni, yang masuk, yang untung di Taif, siapa dia? Yang pertama sekali, seorang hamba masuk Islam. Di tengah-tengah orang merdeka tak mau Islam, hamba masuk Islam. Itu untung di Taif yang pertama. Yang kedua yang untung di Taif, iaitu orang yang mendapat keberkatan doa Nabi. Ini doa Nabi ni, ya Allah, tak apalah hak tua-tua ni tanah Islam ni, tak apalah, harap-harap hak muda-muda ni sokong Islam. Tu lepas Nabi hijrah 2-3 tahun lepas tu, sekumpulan pemuda mewakili datuk dia, mewakili ayah dia, jumpa Nabi SAW, mengucapkan ataupun meminta maaf kepada Nabi
Kan, tentang pelakon buruk ibu bapa dia, pelakon buruk nenek moyang kadang buat benda tak elok kepada Nabi yang menyebabkan kami rugi tak terima kamu dulu. Kan, datang. Dan tu dua yang untung, orang yang mendapat keberkatan doa Nabi SAW. Yang ketiga untung di Taif, iaitulah jin dan kumpulan dia. Sekumpulan jin dan kumpulan. Sebab jin ni dia banyak. Kan? Dan kumpulan dia, sebab tu jin ni dia tak macam kita kan. Di kalangan jin dia tidak ada ustaz, di kalangan jin tidak ada penceramah. Jin tak ada buat majlis ilmu, kuliah zuhur tak ada, kuliah maghrib tak ada. Di kalangan jin Nabi pun tak ada. Wajib jin ni belajar dalam majlis ilmu manusia. Kalau saya belajar dengan Datuk Harun Din dulu, dia kata jin ni dalam majlis ilmu manusia ni dia ada. Malaikat ni pun ada juga. Jin ni memang ada dalam majlis ilmu, cukup banyak jin. Cuma kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jin ni. Dan selalu dia jin kalau duduk di majlis ilmu, dia duduk barisan hadapan-hadapan, paling depan. Itu jin. Mana bukan depan ni jin tidak. Dia duduk barisan hadapan. Itu kata Dr. Harun Din. Kan? Satu. Yang kedua minta maaf sebut. Jin ni kalau dengar majlis ilmu, dia tidak akan duduk bersandar. Sudah. Dia halang bersandar, dia bukan jin. Itu jin. Dan jin ni pula dia kata dia tidak berhajat seperti mana manusia. Manusia ni kadang-kadang ada masa kita mengantuk. Jin tidak. Dan jin ni pula dia tidak besar. Dia tidak tinggi. Sebab tu katakan jin ni, ada buat mengatakan jin ni tinggi dan tinggi meja ni, lebih kurang tinggi meja ni, 3 kaki, itu tinggi jin. Yang tinggi itu tu lain, itu jin Samsudin, itu klon lain. Anak ceritakan begitulah bagaimana yang terima Islam, apa dia? Jin dan kumpulan dia. Jadi nak ceritakan Islam, siapa yang terima dia untung, siapa tak mau terima dia rugi. Sebab pada hakikat dia, kita nak kepada Islam ke Islam yang nak kepada kita. Jadi mana siapa yang mengamalkan Islam dia yang untung, siapa yang tak mengamalkan Islam dia yang rugi. Di dunia pun dia rugi, akhirat tambah-tambah lagi kalau tak mengamalkan. Jadi orang yang mengamalkan di dunia mungkinlah tak apa nak beruntung, insya-Allah di akhirat Allah Taala bagi keberuntungan dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita antara orang yang tidak digelar orang yang keras hatinya apabila bagi nasihat. Sebaliknya bila dapat nasihat ni, syukur alhamdulillah ada nasihat. Kita tidak mau tak dengar nasihat, alhamdulillah bagi nasihat. Sebab apa? Orang dulu-dulu ni nasihat ni satu benda yang dia rasa bersyukur kalau bagi nasihat. Orang hari ni kalau nasihat busybody lah, dia bagai-bagai lah jawapan dia kan. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan orang yang keras hatinya. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insya-Allah taala. Nanti kasar terkuang kelemahan dan kebaikan ilmu saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah, minta maaf atas segala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi